Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Kita akan mula baca daripada jenis sabar atas bala bencana yang lain, 182. Ila anqal, yang satu lagi dari bala bencana datangnya dari makhluk, seperti penganiayaan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Berlakunya kesempurnaan sabar terhadap hal-hal serupa ini ialah dengan menahan diri daripada membenci orang yang menganiayainya jika dia seorang Muslim, dan menahan diri dari sukakan bahaya menimpa diri orang lain, mencegah lisan dari mendoakan ke atasnya dan tidak mendendamnya sama sekali, sama ada kerana sopan santun dan lebih kurang, atau kemaafan dan tidak ambil hati. Pertamanya memandai dengan bantuan Tuhan, dan keduanya kerana hendakkan pahala yang besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mendorong kepada kesabaran ini ialah mengetahui tentang apa yang warid dari hal keutamaan menahan marah, menanggung penganiayaan orang serta kemaafan terhadap orang yang membuat kesusahan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka balasannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia tiada menyukai orang-orang yang zalim. Dan firman-Nya lagi, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi siapa yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu adalah dari pekerjaan yang mengkehendaki keteguhan hati. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadhama ghaidhan walau syaa'a an yanfudhahu la nafadhahu mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Siapa yang menahan marahnya dan kalau mahu boleh dilepaskannya, tetapi dia terus menahannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hatinya keamanan dan keimanan. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, yunadi munadin yaumal qiyamah liyaqum man ajruhu 'ala Allah fayaqumul afuna 'anin nas. Akan menyeru suatu seruan di hari kiamat, marilah kemari siapa yang balasannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdirilah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengingatkan kita tentang kesabaran, yang mana disebutkan kesabaran yang pertama adalah bersabar dalam melakukan ketaatan, sama ada daripada segi zahir dan batin. Kedua, bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga terbahagi kepada sabar daripada segi zahir dan sabar daripada segi batin. Kemudian yang ketiga adalah bersabar atas ujian ataupun musibah ataupun dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada directly daripada Allah berupa seperti sakit, ataupun diambil orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun diuji daripada segi harta benda, diuji daripada segi tanam-tanaman, perniagaan dan sebagainya. Maka itu merupakan sabar
atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala directly daripada Allah. Sabar bila sakit dan sebagainya. Dan sabar yang daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui manusia, iaitu bila orang mungkin fitnah kita, ataupun bila orang Allahumma salli ala Muhammad, menyakiti kita dan sebagainya, ambil duit kita tanpa hak, maka bersabar daripada ujian-ujian tersebut adalah dituntut dalam agama Islam, bahkan diberikan pahala yang besar. Bahkan jikalau yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang Islam, maka kita digalakkan, dianjurkan untuk kita tidak marah, kita menahan diri daripada marah, ataupun kita menahan diri daripada menginginkan keburukan tertimpa kepada orang tersebut. Kita dianjurkan untuk mencegah lidah kita daripada mendoakan keburukan kepada mereka, bahkan tidak mendendamnya sama sekali. Kerana apa? Kerana kita merasa cukup dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa cukup dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapat lihat sifat kesabaran dan kemaafan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Rasulullah disakiti, berapa banyak Rasulullah difitnah, berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaling batu, berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot. Yani asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, dan kemudian orang-orang yang dekat darjat mereka di sisi para nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling, tidak ada orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diuji seperti mana aku diuji, dan tidak ada orang yang ditakutkan kerana Allah lebih daripada aku ditakutkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sabar dan menerima daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, sesuai dengan perintah Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Bersabarlah kamu wahai Rasulullah Muhammad atas ketentuan kami, kerana kamu berada dalam penjagaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Taif, Nabi berdakwah mengharapkan mereka ikut menerima daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang besar di kalangan mereka halau, yang kecil di kalangan ahli Taif iaitu memperkecilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memandang rendah kepada Rasulullah dan melontarkan batu dan juga perkataan-perkataan yang tidak selayaknya diucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak balas. Bahkan malaikat datang kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu ingin aku hancurkan, angkatkan dua gunung ni di antara Taif tu, dan aku hancurkan penduduk-penduduk Taif. Tapi Nabi SAW tidak menginginkan perkara tersebut. Bahkan Nabi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, kata Rasulullah. Masih lagi dinisbahkan kepada Rasulullah, kepada baginda, akan umatnya. Nabi tak lupa umat dia. Bahkan Nabi mengharap ada di kalangan zuriat mereka itu yang beriman kepada Rasulullah. Nabi berpandangan jauh. Diorang tak beriman, mafi muskilah, mungkin anak-anak mereka akan beriman. Mungkin sekarang ni mereka menyakiti Rasulullah, tapi mungkin anak-anak mereka akan membantu daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak terburu-buru untuk nak membalas. Nabi tak terburu-buru nak mengikut daripada kemarahan ataupun hawa nafsu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kali Nabi SAW didatangi oleh as-sahabah, yang mana sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, doa je kehancuran untuk Bani Thaqif. Satu kabilah yang mungkin memerangi daripada Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW kata apa? Allahumma hdi Thaqifan wa'tini bihim musliman. Ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Thaqif.
kabilah Thaqif, dan bawalah mereka datang kepada aku dalam keadaan beriman. Satu lagi sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kehancuran untuk Bani Daus. Nabi SAW tak doakan kehancuran, bahkan Nabi doakan, ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus yang berasal daripada Yaman, dan datangkanlah mereka kepada aku dalam keadaan beriman kepada kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Rasulullah ni. Dua-dua kaum ni, Thaqif dengan Daus, beriman kepada Rasulullah, datang dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini doa yang baik-baik. Walaupun boleh nak doa yang tak baik, boleh nak ikut kemarahan, sebab dah memang diorang pun memang memerangi daripada Rasulullah, tapi Nabi pilih untuk idfa' billati hiya ahsan, membalas dengan yang lebih baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan, tak sama keburukan dan kebaikan, dan balaslah dengan yang lebih baik. Dan daripada golongan Bani Daus tadi yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai satu kabilah datang kepada Rasulullah dalam keadaan beriman. Di antara mereka adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ad-Dausi. Nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Jadi dia orang yang banyak menghafal hadis, bahkan orang yang paling banyak menghafal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapat keberkatan sampai kepada kita hadis-hadis Rasulullah melalui Sayyidina Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah masuk Islam dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi tak ikut hawa nafsunya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang, kemudian Nabi rehat. Sahabat-sahabat semua berteduh di bawah pohon. Nabi pun rehat bawah satu pohon, dan Nabi gantung pedang dia dekat. Jadi semua orang pun rest, tidur. Satu orang Badui yang balik daripada perang, yang ni tak puas hati dengan Rasulullah, dia cuba ikut nak bunuh Rasulullah. Jadi dia pun ikut, tengok sahabat-sahabat semua leka, lalai, dia pun datang dekat pokoknya Rasulullah, ambil pedang, kemudian dia hunus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang dapat menghalang kamu daripada aku, ataupun siapa yang dapat menghalang aku daripada kamu, daripada membunuh kamu, kata Badui tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang menjawab, Allah. Yang dapat menghalang kamu daripada aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi cakap dengan tenang, akan tetapi diletakkan kegerunan dalam hati Badui tersebut sehingga terlepas pedangnya Rasulullah, pedang Rasulullah. Kemudian Nabi angkat pedang tu, dan Rasulullah pula tanya, sekarang ni siapa pula yang boleh halang kamu daripada aku? Maka Badui itu mengatakan, kun khaira akhir, jadilah orang yang ada, bila ada kuasa, dia menggunakan kuasa dengan sebaiknya, ini memaafkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aslim, masuk Islam, kamu akan selamat. Dia kata, aku takkan masuk Islam. Dah ada option untuk nak selamat, dia tak nak. Tapi dia kata apa? Aku takkan masuk Islam, tapi aku takkan berperang dengan kamu lagi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku takkan perang bersama kamu. Nabi SAW lepaskan dia. Ya, ini dia nak melakukan satu kesalahan yang besar, nak bunuh pemimpin, and caught right-handed, dan dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah pembesar-pembesar zaman sekarang ada orang nak cuba bunuh diorang, memang confirm takkan lepas lah. Takkan ada siapa yang akan dilepaskan bila nak buat kesalahan macam tu. La ilaha illallah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan Badui tersebut. Maka bila dia balik ke kaum dia, mereka bertanya kepada Badui ini, dia kata, ya fulan, kenapa kamu lambat? Orang semua dah sampai awal, kau lambat. Dia kata, ji'tu min indi khairin nas, aku datang daripada sebaik-baik manusia. Ya, ini orang yang nak bunuh Rasulullah. Ba'din bila ditanyakan, dia beri description tentang Rasulullah, orang yang dia nak bunuh tu, aku datang daripada sebaik-baik manusia. Maksudnya orang yang cinta beriman kepada Rasulullah dah memang akan mengagungkan Rasulullah lah. Ini orang yang ingin membunuh Rasulullah, tak puas hati dengan Rasulullah, pun mengatakan bahawa aku datang daripada sebaik-baik manusia. Begitu juga kisah sewaktu Nabi bertawaf, yakni sewaktu Fath Makkah, pembukaan kota Makkah. Nabi tanya kepada kaum Quraisy, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum,
apa pendapat kamu, kau ingat apa aku akan buat pada kamu. Ini setelah kamu boykot, setelah aku dikeluarkan daripada Masjid Taraksi, yang ini tempat aku dilahirkan, setelah aku dipulaukan, setelah aku, ahli keluargaku, sahabat-sahabat aku didera, diuji, di macam-macam kezaliman yang dilakukan. Maka mereka mengatakan akhun karim ibnu akhin karim, yang ini kamu orang yang baik daripada keturunan yang baik. La ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan idhabu fa antum mutlaqa, pergilah kamu, semua kamu dibebaskan, yakni tidak akan dihukum atas kesalahan yang kamu lakukan terhadap aku dan sahabat-sahabat aku, kata Rasulullah SAW. Sehingga berapa ramai yang masuk Islam pada waktu itu, sebab orang-orang kafir Quraisy dah rasa kalau Nabi Muhammad dapat takluk kota Makkah, maka memang Nabi sebenarnya yakni Nabi yang benar. Dan bila Nabi dapat takluk Makkah, jadi ramai yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada waktu itu waktu yang sangat pendek, tapi orang masuk Islam berbondong-bondong. Padahal daripada awal Islam tu lama kan, dekat kota Makkah nak tunggu 40 orang masuk Islam ambil masa yang lama, lepas tu nak tunggu sampai ratus lama. Tapi bila dah Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dan pembukaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fatham mubina wa yansurakallahu nasran azizan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang benar, yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ramai orang masuk Islam. Tapi disebabkan yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar, disebabkan Nabi willing, bersanggup untuk nak memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Yakni Nabi cinta kerana Allah dan Nabi marah kerana Allah. Cinta kepada mereka bila mereka beriman, marah kepada mereka kalau mereka kufur kepada Allah ataupun melakukan maksiat. Tapi sebaik mereka kembali kepada Allah, khalas, Nabi dah tak marah dia. Cinta kerana Allah, marah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kisah-kisah kalau nak diceritakan tentang orang yang memaafkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ini merupakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kisah yang kemaafan Rasulullah ni je banyak kalau nak cerita. Fadalah sewaktu Nabi sedang tawaf, kemudian Fadalah datang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi perasan dia datang dekat, Nabi pun toleh ke belakang. Apa yang kamu sedang fikirkan, apa yang kamu sedang lakukan wahai Fadalah? Kemudian Fadalah kata, tak ada ya Rasulullah, aku sedang berzikir. Padahal dia ada simpan dagger dekat dalam dia punya jubah, dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun jalan ke depan. Selang beberapa lama Nabi pun toleh balik ke belakang, tanya dia, apa yang sedang kamu fikirkan wahai Fadalah? Tak ada ya Rasulullah, aku sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak bunuh Rasulullah tapi dia kata dia berzikir. Dia tipu dekat Kaabah, yang mana dosa tipu dekat kota Makkah 100,000 kali ganda dosa dia. Dan nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Aduh. Kemudian kali ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing, Nabi pun letak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia tu, yang dah naik sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tak ada makhluk yang pernah lepas sampai ke situ. Tak ada siapa yang dapat akses untuk nak masuk, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hujung rambut sampai hujung kaki, yang mana keseluruhan tubuh badan Rasulullah tu macam ada, dia bukan bulletproof lagi dah, macam-macam proof dah. Tak naik angkasa, tak perlu nak pakai space jacket, tak perlu nak ada oksigen, yang ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW bila letakkan tangan baginda Rasulullah dekat hati dia, dekat dada dia, dekat dada Fadalah, maka dikatakan bahawa sebelum Rasulullah angkat tangan baginda daripada dada aku, kata Fadalah, tak ada orang yang lebih aku sayangi daripada Rasulullah. Yang mana sebelum tu dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila diletakkan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dekat dada dia, khalas, tak ada orang yang lebih dia sayangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mahalnya akhlak yang mulia, sehingga ramai sahabat-sahabat Nabi, kata Sayyidil Habib Umar, masuk Islam kerana kecintaan mereka. Mereka cinta Rasulullah dulu sebelum dia masuk Islam.
Dia bercinta dengan Rasulullah dulu sebelum orang masuk Islam. Nabi ambil tawan hati mereka dahulu sebelum memaksa mereka daripada masuk Islam. Wahakadha. Naam, jadi dekat sini disebutkan kalau orang-orang Islam menganiaya kita, maka kita tak membalas mereka dengan keburukan. Kerana apa? Kerana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya di kalangan orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Sama ada yang ganggu kita, yang tak ganggu kita, yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita, mereka adalah saudara kita. Apatah lagi ahli keluarga kita. Nah, kemudian yang mendorong kepada kesabaran ini ialah mengetahui tentang apa yang warid dari hal keutamaan menahan marah, menanggung penganiayaan orang serta kemaafan terhadap orang yang membuat kesusahan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka balasannya ditanggung oleh Allah. Sesungguhnya dia tiada menyukai orang-orang yang zalim, yang menganiayai. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ataupun salah seorang sahabat Nabi, di tengah duduk, anak dia masih kecil. Dia punya khadim dia, hamba dia nak bawa air panas. Sekali air itu terjatuh dekat anak dia dan anak dia meninggal dunia. Tapi dia maafkan. Dia punya khadim dia punya hamba dia baca, faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka dia akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tu pun, sahabat tadi kata, kalau aku maafkan kamu dan aku merdekakan kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nakkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari perkara yang sama juga berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak ingat apa exactly yang berlaku pada dia, tapi bila khadim dia melakukan kesalahan, khadim dia mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan dan buatlah kebaikan. Berilah maaf dan buatlah baik. Maka Sayyidina Umar pun tahan marah dia, ulang ayat, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Lepas tu dia kata, khalas, aku maafkan kamu dan aku merdekakan kamu. Sayyidina Ali bin Abi Talib satu hari dipanggil dia punya anak dia, atau dipanggil dia punya hamba dia. Panggil sekali tak jawab, panggil dua kali tak jawab. Lepas tu Sayyidina Ali pun bangun nak cari mana dia punya hamba dia. Sekali tengok, sandar kat belakang dia, maksudnya ada dinding ke apa, sandar ada. Dia kata, apa yang menyebabkan kamu tak jawab aku bila aku panggil? Dia kata, aku tahu yang kau tak akan marah kepada aku, jadi aku tak kuasa nak jawab. La ilaha illallah. Aku tahu kau tak akan marah aku, jadi aku tak rasa macam nak jawab. Dia kata, anta hurrun liwajhillah, aku bebaskan kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Talib sewaktu berperang, dia dah nak bunuh, dah nak pancung satu orang musuh ni, kemudian diludah oleh musuh tersebut dekat muka Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi Sayyidina Ali pun tahan tak pancung orang tu dan berpaling daripada orang tersebut. Ditanyakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu dah boleh dah nak pancung dia? Dia kata, aku tak pernah guna pedang ni untuk pancung kerana Allah. Jadi bila dia ludah kat muka aku, kalau aku pancung dia pada waktu itu, aku akan pancung dia kerana kemarahan aku terhadap dia, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku tak nak guna pedang aku ni untuk pancung orang selain daripada untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu. Boleh bezakan hatta pada waktu marah, boleh nak bezakan antara dia nak buat tu kerana Allah ataupun kerana nafsu dia. Nak cakap bila kita marah tu sama ada kerana Allah ataupun kerana nafsu. Itu satu perkara yang memerlukan keimanan yang kuat dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Disebutkan dekat Yaman ada satu qadhi ni, dia bertugas menjadi qadhi selama 14 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia jadi qadhi, tak ada orang datang dengan masalah. Sampai dia kata, aku nak berhenti, aku ni ambil gaji buta, tak ada orang datang dengan masalah. Sebab apa? Semua orang beramal dengan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan melakukan kebaikan, maka dapat pahala di sisi Allah. Jadi tak ada orang pun yang nak bergaduh, semuanya nak balasan daripada Allah. Sampailah satu hari
Ada dua orang bergaduh, berebut tanah. Seorang jual tanah, seorang beli tanah. Lepas tu ada problem, datang jumpa qadi nak selesaikan. Jadi qadi ni pun dah 14 tahun kan aku jadi qadi, tak ada orang datang problem ni first time after 14 years. Semangatlah. Dia pun lakukan adab-adab jadi qadi ni. Bila yang A cakap, dia bagi penuh perhatian kepada A. Bila B cakap, dia bagi penuh perhatian kepada B. Apa dia punya problem? Yang A jual tanah, yang B beli tanah. Jadi B punya komplain, aku beli tanah, lepas tu bila aku gali tanah tu, aku jumpa ada harta karun. Aku beli tanah je, aku tak beli harta karun. Jadi dia nak return harta karun tu dekat A. A cakap, aku dah jual tanah tu dengan apa-apa yang ada kat dalam tanah tu, kau ambil lah tu, kau punya, bukan aku punya. Jadi tu problem dia, masalah yang perlu diselesaikan oleh qadi. Jadi qadi pun fikir-fikir, dia kata, khalas, kamu ada anak? Dia tanya, kamu ada anak lelaki atau anak perempuan? Dia kata ada. Kamu ada anak lelaki atau anak perempuan? Ada. Khalas, kamu kahwinkan, lepas tu harta tu berikan kepada pasangan tersebut, anak kamu. Habis cerita. Yang itu pun kira bukan masalah sangatlah, semuanya tak nak ambil bahagian yang dia rasa bukan dia punya. Wahakala kalau ditarbiyah oleh orang-orang salih, yakni tak ada kecintaan dunia, tak ada nak berebut tentang dunia. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Akan tetapi disebabkan kita ni tak melihat kepada ganjaran daripada Allah, tak lihat kepada pertolongan daripada Allah, tak lihat akan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih bernilai, sehingga kita susah nak maafkan orang lain. Kadang-kadang kita susah nak maafkan diri kita sendiri pun. Hatta diri kita sendiri yang Allah akan maafkan apa-apa, tapi kita tak maafkan diri kita sendiri. La ilaha illallah. Naam, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu merupakan satu amalan yang memerlukan keteguhan hati. Ini memerlukan hati yang cekal untuk nak maafkan orang lain dan bersabar. Man kadhama ghaidhan walau syaa an yanfudhahu lanafadhahu mala Allah qalbahu amnan wa imanan. Barang siapa yang menahan marahnya dan kalau mahu boleh dilepaskannya, tetapi dia terus menahannya, maka Allah akan memenuh hatinya keamanan dan keimanan. Asbab untuk mendapatkan keimanan adalah dengan kita menahan marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu ingin membalas kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, maka kamu perlu balas seperti mana yang dilakukan. Apa kesalahan yang dibuat kepada kamu, balas sama. Kalau kamu balas lebih, kamu pula jadi orang yang zalim. Kalau kamu doa keburukan lebih daripada apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan kepada kamu, kamu jadi pula orang zalim. Naam. Kemudian Allah sambung dengan mengatakan, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau kamu sabar, maka kesabaran itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan kalau kita nak bandingkan apa yang berlaku kepada Rasulullah daripada ujian dan dugaan, apa yang berlaku kepada kita, tak ada benda sangatlah. Nabi berdakwah, Nabi dibaling batu, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi di macam-macam. Sekarang ni orang-orang, alhamdulillah, para asatidah, ustaz-ustaz, rasanya tak pernah lagi kena maki ataupun kena, bahkan dapat macam-macam lagi. Pergi berdakwah dapat macam-macam, dapat sepelah panjang, orang sediakan makanan macam-macam dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang kita malas untuk nak berdakwah, kita malas untuk nak bersusah payah untuk menyebarkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebutkan satu hari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz balik daripada ceramah, lepas dah makan apa semua, masuk kereta, Habib menangis. Ditanyakan, ya Habib, kenapa menangis? Dia kata, syuf, Rasulullah balik daripada Taif kena baling dengan batu sampai darah-darah. Kita bagi ceramah sikit, pendek, obat dia orang jamu makan punya banyak. Betapa jauhnya jarak kita dengan Rasulullah. Yang ni level, walaupun Rasulullah tu orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diuji macam tu. Kita ni nak dapat kesayangan daripada Allah, walaupun nampak macam berusaha sikit bagi ceramah, akan tetapi
dah dibalas direct dekat dunia oleh Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Nak latih diri kita untuk tak lihat ganjaran yang kita nak tu ganjaran di sisi Allah, bukan daripada orang suka ke, orang bagi hadiah ke, apa tu bukan matlamat utama. Matlamat utama kita melakukan kebaikan ataupun apa-apa kebaikan yang kita lakukan, yang kita aimkan adalah keridhaan Allah dan untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang suka ataupun orang tak suka tu bukan kita punya matlamat dalam berdakwah. Tapi buat berdakwah tu cara yang betul lah, cara yang Rasulullah ajarkan. Kemudian sama ada orang suka, orang tak suka, orang terima ataupun orang tak terima, itu bukan daripada apa yang perlu diberikan perhatian. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan sini, yunadi munadin yaumal qiyamah liyakum fulan man liyakum man ajruhu 'ala Allah. Hendaklah orang yang pahalanya akan menyeru suatu seruan di hari kiamat, marilah kemari siapa yang balasannya ditanggung oleh Allah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan balas daripada pahala orang tersebut. Maka orang-orang yang memaafkan orang lain akan berdiri. Jadi kalau kita nak pahala ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita maafkan manusia, kita sabar dan berikan kemaafan kepada orang lain. Barang siapa yang melazimkan dirinya bersabar menurut cara yang begini, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan budi pekerti yang luhur, dan itu adalah pokok semua keutamaan dan sendi semua kesempurnaan. Naam. Dan perkara yang paling utama untuk kita jaga bila kita marah adalah lidah. Sebab biasanya perkara yang pertama yang akan bergerak bila kita marah adalah lidah kita lah. Kita akan marah orang, kita akan caci orang dan sebagainya. Jadi perlukan kesabaran dan perlukan kemaafan. Bila orang, kawan-kawan kita buat salah, kalau nak tegur, kita tegur. Tak ada salah nak tegur, tapi tegur dengan cara yang terbaik. Jangan marah. Kalau dekat rumah tangga, ni dengan pasangan kita ataupun dengan anak-anak kita, mungkin kalau dibuat salah, kita tegur dengan cara yang baik. Tak perlu untuk nak marah-marah. La ilaha illallah. Ada satu Habib, dia cakap, anak dia sampai tanya dia, kenapa abah tak marah? Dia kata, kamu nak abah marah ke abah doa supaya kamu berubah? Ya, doa untuk supaya kamu berubah. Ya khalas. Ini kata kalau abah marah pun bukannya kamu akan berubah, jadi baik doa. Sementara nak berubah tu sabar je lah. Nak tunggu dia berubah tu, kita sabar je lah, kita doa je. La ilaha illallah. Tapi kadang kita tengok tarbiyah orang-orang salih ni, anak-anak diorang ni kadang-kadang tak dimarahi. Kita ialah lentur buluh daripada rebung, tapi maksudnya diorang lebih tarbiyah anak-anak mereka tu dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Iaitu diorang bersusah payah untuk istiqamah dalam melakukan amal ibadah di rumah, supaya anak mereka tu lihat amal ibadah yang mereka lakukan. Adapun daripada akhlak anak-anak tersebut, kalau diorang buat salah, dihukumlah. Dihukum, tapi bukanlah sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Semua benda dimarah. Yang ini mereka hanya marah perkara-perkara yang terkait dengan agama. Adapun daripada adab dan mungkin benda-benda nakal yang mereka lakukan tu, diorang biasanya tak berapa strict. Kita nak kena behave, nak kena tu, nak kena ni, pergi majlis, pergi rumah family ni, tak salam kena marah, kena marah, tak tunduk depan orang kena marah, semua kena marah. Padahal anak-anak Arab tu, Masya Allah, lompat sana, terlompat sini, panjat sana, panjat sini, langkah sana, langkah sini. Tak ada, tak. La ilaha illallah. Jadi kita kadang-kadang terlampau banyak tegur perkara-perkara yang tak penting, tapi perkara yang penting tak tegur. Jadi bila banyak sangat benda ditegur, jadi diorang pun tak boleh nak compute kan. Diorang nak la ilaha illallah. Jadi yang paling penting adalah lidah untuk dijaga sewaktu marah. Sebab tu disebutkan di sini, Nabi SAW bersabda, la syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq wa innal abda la yablughu bi husni khuluqihi darajata sahibis salati was siyam. Tiada sesuatu yang lebih memberatkan mizan
timbangan amalan manusia daripada budi pekerti yang luhur, dan sesungguhnya seorang hamba akan mencapai darjat Tuan punya salat dan puasa hanya dengan budi pekerti yang luhur. Nabi SAW bersabda, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ini orang yang paling disayangi oleh Rasulullah, dan orang yang dapat duduk dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Berkata Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, budi pekerti yang mulia adalah bermanis muka bila bertemu, suka berbuat baik kepada orang, dan menahan diri dari menganiayai orang. Berkata Imam Ghazali, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat dengannya, amin. Budi pekerti yang luhur itu umpama akhlak yang teguh di dalam jiwa, iaitu sifat baik, sifat mulia yang dah sebati dalam jiwa seseorang, yang mencetuskan perbuatan-perbuatan yang baik dengan mudah. Maksudnya orang yang mempunyai akhlak yang baik ni, bila dia nak buat baik tu senang, dia tak bersusah payah untuk nak lakukan perkara baik. Nak sabar senang, nak bersopan santun senang, sebab dah dibiasakan daripada kecil. Antara sifat-sifat yang mulia, ada sekali Nabi SAW ditanyakan, apakah amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam syurga? Kata Rasulullah, sifat taqwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sehingga orang yang mempunyai akhlak yang mulia itu dapat disamakan darjat mereka dengan orang yang banyak salat dan banyak puasa tapi tak ada akhlak mulia. Kadang-kadang orang yang banyak salat dan puasa tapi tak ada akhlak mulia, darjat dia lebih rendah daripada orang yang ada akhlak mulia tapi tak banyak salat, tak banyak puasa. Ini sunat lah. Adapun salat dan puasa yang fardu tu dah wajib. Naam. Husnul khuluq. Apa akhlak yang mulia? Rasulullah SAW bersabda, silman qata'a. Akhlak yang mulia itu adalah kamu menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan. Wa'ti man haramak, memberi kepada orang-orang yang tidak memberi kepada kamu. Wa'fu amman zalamak, dan memaafkan orang-orang yang menzalimi kamu, yang menganiayai kamu. Kalau kita dapat buat salah satu pun dah cukup hebat. Kalau dapat buat salah satu pun dah cukup hebat, insyaAllah. Sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita, memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, dan memaafkan kepada orang yang menzalimi kita. Naam. Jadi kalau jadi antara akhlak yang paling susah nak jaga adalah lidah, ataupun antara akhlak baik adalah dengan menjaga lidah. Sebab tu disebutkan juga antara perkara yang perlu dihindari adalah sifat suka berdebat. Tak nak kalah lah, senang kata kan, tak nak kalah. Jadi kalau dimarah dia akan bising. Kalau orang cakap benda yang berlawanan dengan pendapat dia dan sebagainya, dia akan nak berdebat dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang tak elok. Kata Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidak sesat satu orang setelah dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah dia diberikan sifat suka berdebat. Maksudnya apa? Ya, ini dia akan sentiasa berada dalam kebenaran sehinggalah dia mempunyai sifat suka berdebat dengan orang lain. Maka hidayah, petunjuk tu akan ditarik daripada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dia. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang meninggalkan berdebat wa huwa mubtil, dalam keadaan dia tak ada hujah, dia tinggal berdebat, dia memang tak ada hujah pun lah. Tapi ada orang yang suka berdebat walaupun dia tak ada hujah, dia tak ada point, tapi dia akan nak juga berdebat. Jadi Rasulullah kata, orang yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia tak ada hujah, tak ada point untuk nak berdebat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi pahala dekat dia kerana tinggalkan perdebatan,
di bab syurga yang rendah. Tapi orang yang tinggalkan berdebat, sedangkan pada waktu tu dia ada poin-poin untuk nak kalahkan orang lain, tapi dia tinggalkan berdebat tu sebab kerana akhlak yang tidak berdebat itu adalah akhlak yang mulia, maka Allah akan berikan dia syurga di tempat yang tinggi ataupun darjat yang tinggi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tanda satu orang alim yang berilmu adalah meninggalkan perdebatan. Disebutkan al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali. Ilmu tu dengan beramal, yazku, dan amalan itu akan bertambah suci dan mulia apabila kita istiqamah. Yazku wa bil ahwali walaysa bil qili wal qal. Dan ilmu tu, hakikat ilmu bukanlah dengan banyak bercakap, wala bikathratil jidal, dan bukan dengan banyak berdebat. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu, hakikat ilmu itu adalah ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah, yang mana dengan sifat takut itu akan dikenali ahli-ahlinya. Sebab tu Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang yang mempunyai ilmu, para ulama. Jadi kalau orang yang sepatutnya dipanggil ulama, panggil ahli ilmu, tapi dia tak takut kepada Allah, maka pada hakikatnya bukanlah ilmu yang sebenar. Sebab tu semakin kita mengajarkan ahli keluarga kita ilmu agama, semakin mereka sepatutnya mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Kemudian yang terakhir yang disebutkan Imam Haddad tentang kesabaran adalah sabar atas perkara-perkara yang mubah. Adapun sabar dari segala macam syahwat, iaitu menahan diri dari semua yang tertarik kepadanya oleh jiwa yang berupa perkara-perkara mubah, iaitu yang dibolehkan di dunia. Akan berhasilnya kesempurnaan sabar dari semua itu ialah dengan menahan jiwa secara batin, dengan memikirkan padanya serta cenderung kepadanya. Ialah dengan menahan jiwa secara batin daripada memikirkan padanya serta cenderung kepadanya, dan secara lahir pula dengan menahan diri dari menuntutnya serta terjun ke dalamnya. Dan yang mendorong kepada kesabaran ini ialah mengetahui bahawa menuntut kehendak syahwat ini dan mengambilnya akan menyibukkan diri dari mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala serta beribadat kepadanya, di samping mudahnya tergelincir ke dalam perkara-perkara yang syubhat dan haram, serta menaikkan semangat untuk mengejar dunia dan cinta kekal di dalamnya, serta suka bersenang-senang dengan tuntutan syahwat. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, meninggalkan satu syahwat sahaja adalah lebih baik bagi hati daripada beribadat 1000 tahun. Siapa yang sabar, siapa yang menyabarkan diri dari tuntutan syahwat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan menyingkirkan hati dari mencintainya, sampai menjadi seperti mana yang dikatakan oleh setengah arif, aku gemar agar aku gemar untuk meninggalkan apa yang aku gemar, sehingga aku tiada menemui apa yang aku gemar. La ilaha illallah. Billahi taufiq. Naam. Sabar yang keempat yang kita sebutkan, yang pertama sabar meninggalkan ketaatan, yang kedua sabar melakukan ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar ujian, sama ada daripada Allah directly ataupun daripada manusia, yang keempat basically sabar menahan diri daripada perkara-perkara yang mubah, daripada mengikuti hawa syahwat nafsu dengan keinginannya atas perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan. Macam mana nak tahan secara batin, kita tak fikirkan daripada keinginan-keinginan tersebut. Seperti apa? Kita manusia kan, kita suka macam-macam lah daripada keinginan dunia. Suka handphone, suka kereta, suka rumah, suka perhiasan rumah, suka tu, suka ini, macam-macam benda kita suka. Suka travel, suka macam-macam lah benda kita suka kan, boleh buat list sendiri. Tapi kata Imam Haddad, kita perlu bersabar daripada perkara-perkara yang kita suka ni. Macam mana? Tak memikirkan perkara tersebut, tak memikirkan perkara-perkara yang kita suka. Nah, ataupun cenderung hati kepadanya. Dan secara lahir pula, secara zahir, menahan diri daripada mengejarnya, berusaha untuk mendapatkannya.
Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan daripada dunia, man kana yuridul ajilah dunia, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman, kami akan berikan hanya kepada orang yang kami dah tetapkan, dan juga kami akan berikan mengikut kadar yang kami ingin berikan. Maksudnya apa? Tak semua orang yang menginginkan dunia itu akan dapat dunia yang diinginkan, sebab Allah dah tetapkan yang ni akan dapat banyak mana, yang ni akan dapat banyak mana. Jadi kalau menginginkan dunia, tak semestinya kita akan dapat. Lebih teruk daripada itu, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Hanya dengan menginginkan dunia, Allah Subhanahu wa taala cela orang tu dengan memasukkannya ke dalam api neraka, akan menghina orang yang menginginkan dunia ke dalam api neraka. Allah tak kata berusaha pun untuk nak dapatkan dunia, cukup hanya dengan menginginkan dunia, cenderung kepada dunia, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirah, adapun orang-orang yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, tak cukup dengan menginginkan akhirat, aku nak masuk syurga, aku nak dapat keridhaan Allah, tapi tak buat apa-apa. La, wa sa'alaha sa'yaha, kena berusaha untuk mendapatkan ataupun melakukan apa yang diinginkan. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang beginilah orang-orang yang dibalas perkara baik mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak faham juga apa yang dimaksudkan dengan menginginkan dunia. Adakah menginginkan dunia itu dengan meninggalkan dunia, tak mengambil apa-apa manfaat daripada dunia, ataupun menginginkan dunia itu dengan tidak memikirkan perkara-perkara dunia? Maka kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW dan para ulama daripada zaman tabi'in ataupun daripada zaman sahabat juga sampai zaman sekarang, kita tengok sebahagian daripada para ulama, sebahagian daripada orang-orang salih, Masya Allah, rumahnya selesa, Masya Allah, keretanya selesa, Masya Allah, pakaiannya pun selesa, Masya Allah, apa-apa yang daripada keperluan dunia, terkadang mereka alhamdulillah menikmati daripada dunia, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, nak menikmati daripada perkara dunia itu tak menjadi masalah selagi mana perkara dunia itu bukanlah menjadi benda yang difikirkan siang dan malam. Yang dimaksudkan dalam ayat tadi, man kana yuridul ajilah, orang-orang yang menginginkan dunia ni, keinginan dunia tu menguasai dirinya sehingga dia terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlampau sibuk dengan dunia, fikiran dan hati dia tu hanya memikirkan dunia, aku nak tu, aku nak ni, aku nak tu, aku nak ni, dan badan dia pun digunakan untuk mencapai daripada apa yang diinginkan oleh akal fikiran dan hati dia, sehingga siang dan malam segala energi dia, segala waktu dia, segala apa yang dia ada digunakan untuk mendapatkan apa yang dia nak. Aku nak rumah besar, aku nak kereta besar, aku nak ni, aku nak tu, aku nak travel satu dunia, apa-apalah yang dia nak. Jadi siang dan malam daripada dia bangun sampai dia tidur balik, yang dia fikir hanyalah macam mana nak dapatkan apa dia nak. Adapun orang-orang yang tidak memikirkan daripada perkara-perkara dunia, dia kerja untuk dapat rezeki yang halal, bukan sebab dia nak bersenang lenang kat dunia. Dia nak mencari rezeki yang halal untuk beri nafkah diri dia, untuk nafkah ahli keluarga dia. Ada lebih, dia bagi tolong orang lain ataupun buat perkara-perkara. Maksudnya rezeki dia tu yang dia dapat bukan disebabkan fikiran dia tu nakkan dunia, yakni dia usaha untuk dapatkan dunia, rezeki yang halal. Jadi apa-apa yang mudah untuk dia dapat daripada usaha dia tu, kemudian dia berbelanja ikut kemampuan lah. Maksudnya tak adalah sampai alhamdulillah ada kereta, fikir macam mana aku nak pakai Lamborghini, urus, ataupun nak pakai Range Rover Sports, ataupun apa-apalah, ataupun nak rumah banglo, ataupun nak rumah ada swimming pool besar Olympic size dan sebagainya. Maka takkan habislah berhenti, sebab bila dia akan fikirkan tentang apa yang dia nak, dia akan work on it. Sebab dia nak dunia, jadi dia akan work on it. Tapi kalau dia tak fikir dunia, apa yang dia ada, okey lah, cukup makan, cukup untuk nak keperluan hidup, ada rezeki lebih,
pergi umrah, pergi haji, buat benda-benda yang perlu, rezeki lebih, keluarkan zakat, rezeki lebih, gunakan untuk buat benda-benda yang baik, maka tak ada fikiran dia, tak ada fikir dunia. Maksudnya dia punya kerja tu kerja, tapi satu orang kerja sebab nakkan benda-benda dunia, satu orang kerja sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza orang yang hidup di atas muka bumi ini, fikiran dia hanyalah dunia, dengan orang yang hidup kat dunia tapi fikiran dia hanya Allah, macam mana nak gembirakan hati Rasulullah dan sebagainya. Lepas tu along the way apa-apa yang dia dapat tu hanya untuk sebagai keperluan hidup, tak fikir langsung tentang daripada bahkan orang-orang salih ni, kata Habib Ali Jufri, hatta makan sedap, alhamdulillah dia orang menikmati makanan sedap, dapat naik kereta sedap, dia orang menikmati apa-apa kereta yang dia naik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Disebutkan Habib Abu Bakar Adni al-masyhur, yang meninggal dunia tu awal tahun ni, rezeki yang Allah berikan kepada dia Masya Allah luar biasa. Sampai bila guru dia meninggal dunia, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf meninggal dunia dekat Jeddah, masa tu dia dekat Aden, kat Yaman, dia charter private jet untuk nak pergi ziarah. Maksudnya ada rezeki, ada duit, tapi bukan satu perkara nak dibanggakan ataupun nak, dia sibuk dengan dakwah, sibuk dengan kesana ke sini, tapi tak adalah nak kata sampai nak kena fikir pasal dunia. Diberikan kemewahan dunia Masya Allah, tapi dunia tu bukan benda yang difikirkan. Gurunya Habib Abu Bakar Adni, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf, yang diceritakan oleh Habib Ali Jufri juga, satu orang datang dekat dia, bawa 1 juta Saudi Riyal, bagi Habib ni untuk Habib guna macam mana nak guna. Dia kata aku tak perlu dengan ni, khalas Habib dah niat untuk nak bagi, Habib bagi. Dalam satu hari tu dihabiskan semuanya, diinfak. Satu orang datang, Habib Ali London cerita, satu orang datang bawa new S-Class ke Habib. Habis majlis, bawa Habib jalan, hantar ke rumah. Oh, Habib kata sedap. Habib tertidur dalam kereta. Cakap oh sedap ni, khalas Habib untuk Habib. Cakap khalas aku dah ada kereta dah dekat rumah, dah ada kereta, dah ada driver, tak perlu. Tak apa Habib, diberikan. Yang ni dia punya aim bukan untuk nak dapatkan daripada kemewahan, tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala digunakan dengan sebaik mungkin. Tak pernah fikir, tak pernah apa, tapi apa yang dapat alhamdulillah, apa yang dapat alhamdulillah. Ada juga orang-orang saleh yang hidup dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan susah mereka gembira dengan kesusahan tersebut. Habib Hussein, kalau yang mana pernah pergi Yaman tu, dia panggil Habib, dah meninggal, mari sini, dia selalu panggil orang Malaysia, mari sini. Hidup hari-hari datang ke Tarim, rumah dia jauh, jual susu unta, jual gambar-gambar habaib, jual buku-buku kecil. Farhan, semua orang suka dia. Hidup, duit dia pun walhasil, tapi kita suka tengok dia, tak pernah komplain, tak pernah minta duit. Jadi sama ada mereka berada dalam keadaan susah, tapi mereka bersyukur dan sabar dan gembira. Dan yang mana senang pun tak ada nak menceritakan tentang kesenangan mereka, tapi sibukkan diri mereka dengan ibadah. Habib Abdul Qadir Sagaf dengan kesibukannya, setiap minggu khatam Al-Quran, setiap minggu khatam. Kita yang tak sibuk pun, la ilaha illallah wa hakadah. Jadi Imam Haddad kata bersabar daripada tidak memikirkan perkara-perkara dunia dan menyibukkan tubuh badan kita ni dengan berusaha untuk mendapatkan dunia, itu juga sebahagian daripada sabar ataupun didikan ke atas hawa nafsu. Tak fikir kepada dunia dan tak sibukkan diri kita ni terlampau banyak untuk mendapatkan daripada perkara-perkara dunia yang kita nak. Maksudnya selain daripada kerja untuk mendapatkan nafkah lah. Dan yang mendorong kepada kesabaran ini ialah mengetahui bahawa menuntut kehendak syahwat ini akan mengambil dan menyibukkan diri dari mengerti Allah. Naam. Maksudnya kalau kita punya aim untuk cari rezeki itu untuk keperluan hidup dan nafkah, maka bila dah dapat keperluan tu, maka kita akan guna waktu yang lebih tu untuk berzikir kepada Allah, hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir dan sebagainya. Di samping mudahnya tergelincir dalam perkara-perkara yang syubhat dan haram, orang yang terlampau banyak memikirkan dunia sehingga keinginan dia tu membuat-buat, nak tu, nak ni, nak tu baru, nak ni baru, semua nak baru,
halas, dia akan terjatuh dalam perkara-perkara syubhat ataupun waliyadzubillah dalam perkara-perkara yang haram, sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan daripada keinginan dunia. Dan apabila terlampau banyak keinginan dunia yang dia nak, sampai dia nak hidup lama di atas muka bumi ini. Sebab apa? Sebab apa yang dia nak tu tak dapat-dapat, dia punya wish list ada banyak, jadi dia akan berharap untuk nak hidup lama di atas muka bumi ini. Sebab tu orang-orang yang paling tamakkan dunia adalah orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Kamu akan mendapati mereka, iaitu orang Yahudi, adalah orang yang paling rakus untuk hidup di atas muka bumi ini, dan juga orang-orang yang kafir. Yawaddu ahaduhum, mereka berharap kalau mereka dapat diberikan umur 1000 tahun untuk berada di atas muka bumi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Naam. Adapun kita orang Islam, man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang sebaik-baik di kalangan kita adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Jadi kita nak hidup lama kat dunia bukan sebab nakkan kekayaan, nak menikmati daripada dunia, tapi sebab kita nak banyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak orang yang boleh kawal antara dua. Yang ini dia sibuk, dia ada harta dunia banyak, dan dia sibuk dengan ibadah kepada Allah. Pasti dia akan disibukkan dengan salah satu, disebabkan terlampau banyak harta dunia yang diberikan oleh Allah, sehingga dia terpaksa menggunakan banyak daripada waktu dia untuk mengurus daripada harta dunia, dan diambil waktu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak orang yang mampu bersikap adil. Sebab tu Sayyidina Umar mengatakan, bila dia jadi khalifah, kalau aku tidur di waktu malam, aku menyia-nyiakan hak Allah. Kalau aku tidur di waktu siang, aku menyia-nyiakan hak rakyat. Maksudnya apa? Amanah. Jadi pemimpin tu amanah, perlu jadi kita bila ada harta pun akan mengambil masa kita nak menguruskan dan sebagainya. Harta tak terurus, dah problem pula. Macam mana nak uruskan betul-betul. La ilaha illallah. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, meninggalkan satu syahwat sahaja lebih baik bagi hati daripada beribadat 1000 tahun. Kalau kita dapat tahan daripada keinginan hawa nafsu, lebih baik daripada beribadat sunat 1000 tahun. Siapa yang menyabarkan diri dari tuntutan syahwat, Allah akan memulihkannya dengan menyingkirkan hati dari mencintainya. Sebab tu sebahagian orang saleh dia kata apa? Aku tak menginginkan sesuatu kecuali apa yang diinginkan Allah untuk aku memilikinya. Aku tak nak menginginkan apa-apa kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku. Yakni diserahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan segala urusan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Maha mengetahui tentang hamba-Nya. Jadi kita tak kalut nak urus diri kita, nak pening kepala tu, pening kepala ni. Yakni kita tawakal kepada Allah, berusaha dan tawakal. Berusaha, dan selebihnya kita tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan cukupkan rezeki kita, Allah yang akan bantu urusan kita, Allah yang akan kita buat apa yang Allah inginkan kita untuk lakukan daripada ketaatan, dan Allah akan cukupkan urusan yang lain. Dalam riwayat menyebutkan, wahai anak Adam, kata Allah, aku tak minta kamu rezeki, aku tak minta kamu ibadat hari esok, kamu jangan minta aku rezeki hari esok. Maksudnya setiap hari akan ada rezeki kita. Allah pun tak minta kita punya solat isyak waktu sekarang nak kena takdimkan ke dan sebagainya kan. Jadi wahakadha, insya-Allah setiap apa yang Allah tetapkan itu akan berlaku, dan setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Tapi kita sebagai hamba, kita minta yang terbaik. Kita sebagai hamba, kita minta yang terbaik. Begitu juga doa, satu doa, Allah maja'al abid ihsan la abid imtihan. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hamba yang disingkapi dengan rahmat-Mu, diberikan rahmat, dan bukan daripada hamba-hamba yang diuji. Kita tak nak minta ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau diuji kita sabar. Tapi kita tak minta
diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebahagian daripada ulama minta daripada kesenangan dunia. Untuk apa? Untuk kita mudah lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu, iaitu minta kesenangan dunia, yang mana dengan kesenangan dunia itu kita akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita banyak juga benda yang nak diuruskan daripada perkara-perkara dunia, jadi kita bila melakukan ibadah pun jadi tak fokus. Sebab apa? Nak fikir rent nak kena bayar, nak kena bayar bil, nak kena fikir nak bayar tu, nak bayar ini, road tax dan sebagainya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu Habib dia cakap, kalau kita minta kereta tu, minta ya Allah aku nak kereta, lepas tu aku nak duit minyak, aku nak duit road tax, duit insurans semua sekali. Jadi aku tak nak fikir semua benda ya Allah. Tenang. Minta rumah, ya Allah minta rumah, duit bil, utilities semua sekali, coming package. La ilaha illallah, billahi taufiq. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Satu kali sahabat Nabi golongan Ansar, diorang komplain dekat Rasulullah, ataupun dia komplain, kenapa orang Quraisy dapat banyak harta tapi dia orang tak dapat apa-apa. Jadi Rasulullah cakap, tidakkah kamu rida orang lain kembali ke rumah mereka dengan harta benda, dengan binatang ternakan, tapi kamu balik ke rumah kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nak ingatkan sahabat Ansar dan juga kita ni yang datang selepas mereka, iaitu dengan kita kembali ke rumah kita dengan Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah, kerinduan kepada Rasulullah dengan sunnahnya Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Tapi kalau kita dapat dua-dua, alhamdulillah. Kalau Allah berikan kita kedua-dua, tapi kalau diberi pilihan, maka kita akan pilih Rasulullah berbanding daripada yang lain. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.